Okay, unit trigonometry. Apa yang kamu akan belajar dalam unit 4 trigonometry? First kali, kamu akan belajar tentang the basic of trigonometry is dia mesti melibatkan right angle triangle. Okay, dan right angle triangle, untuk yang pertama, kamu akan belajar macam mana nak kenal sisi hypotenuse. Hypotenuse adalah yang bertentangan dengan sudut 90. Hypotenuse. Okay, and then dalam right angle triangle kita ada tiga sisi sebenarnya, side. So the first side is hypotenuse yang paling obvious. Kemudian kamu akan belajar tentang reference angle. So ini sudut 90 yang ada empat segi. Lagi dua ni tak kisahlah mana-mana sisi, ini kita panggil sebagai reference angle. Kalau katakan kita ada reference angle kat sini, maknanya sudut kita di sini, sudut terbentuk daripada dua garisan. So garisan ini adalah hypotenuse dan juga satu lagi garisan kita panggil sebagai adjacent dan opposite. So daripada awak punya right angle triangle, awak akan belajar tentang ratio. So ada 3 ratio asas, iaitu kita ada sin, kita ada cos, kita ada tangent. Okay, formula untuk sin adalah opposite over hypotenuse, cos adalah adjacent over hypotenuse, dan tangent adalah opposite over adjacent. Semua ada dekat dalam buku masing-masing. Okay, daripada ratio, okay, selain daripada segi 3, kamu akan belajar first kali cara untuk dapatkan ratio. Cara untuk dapatkan ratio ada dua kaedah, melalui gambar rajah segitiga dan melalui theta yang diberi. Okay, yang ni semua nanti saya bagi contoh lah. Kita akan refer contoh 4.1. Okay, sekiranya awak dah ada segitiga, awak boleh dapatkan ratio menggunakan kaedah yang ini. Ni. Sekiranya awak dah diberi sudut, yang ini kita akan gunakan kalkulator. Okay, so matlamat kita adalah untuk dapatkan ratio. Yang kedua, kita akan cuba dapatkan, pertama, matlamat untuk dapatkan ratio. Yang kedua, matlamat kita, matlamat ni maksudnya lesser outcome lah. Yang kedua, kita akan dapatkan the value of angle. So, cara dapatkan angle ni pun ada dua. Yang pertama, sekiranya awak diberi menggunakan segitiga. Yang kedua, sekiranya awak diberi menggunakan ratio. Okey, ini kat dalam example 4.1, yang ni kat dalam example 4.2. Okey, so and then untuk mengukurkan lagi kefahaman, kita akan buat exercise 4.1. Okay, saya akan explain pada kamu macam mana cara untuk selesaikan kita punya right angle triangle. So this is our right angle triangle. Setiap kali ada right angle triangle, perkara paling penting adalah kita mesti kena pasti reference angle. Macam mana nak tengok reference angle? Kena tengok soalan. Okay, tapi dalam soalan ni, soalan pertama dia side PR. Maksudnya evaluate the trigonometric function based on the figure below. So we want to find the side R. Side PR. Maksudnya dia nak cari panjang PR. So nak cari panjang PR, kita kena guna kaedah Pythagoras theorem yang dah belajar dalam unit 3. So PR is opposite with the okay, kita cari panjang PR. PR opposite with 90 degree means it is a hypotenuse. So nak cari panjang hypotenuse, mesti guna formula tambah A square plus B square
square root. So PR is equals to 4 square plus 3 square root. So kira pakai calculator yang ini, dalam dia kira dia pakai calculator dapat 25. So this is equals to 5. Sebab tak ada unit, so maknanya 5 je lah. Kalau ada unit cm ke apa ke, tulislah cm. Okay, so this is 5 cm. So PR is 5. So kita dapatkan sin P. So apabila kita dapatkan sin P, saya tulis dulu kat sini. So K tua. Okay, maknanya SOH CAH TOE. So kalau kita dapat sin O over H cos E over H T tangent O over E. I want to find sin P. Maknanya sekarang reference angle kita dekat P. Apabila reference angle dekat P, maknanya opposite yang bertentangan dengan P adalah 3. So sini kita label sebagai O. Selepas kita ada H dengan O, maknanya the remaining one adalah kita punya E. So yang ini H adalah 5 berdasarkan kita punya calculation awal. Sin P, sin is O over A. So our O is 3. Our H is 5. So 3 over 5. Okay. Sekarang ni kita nak tangent R. Saya lukis triangle baru kat sini. Kenapa saya lukis triangle baru? Sebab sekarang kita punya reference angle dah berubah. Boleh je kalau nak maintain kan. Tapi dia memeningkan. So kalau kita punya reference angle dekat R, maknanya kita punya opposite akan bertukar. Ini adalah opposite kita. Dan yang tinggal adalah adjacent. Manakala satu lagi akan jadi hypotenuse lah. Hypotenuse akan berubah. So nilai hypotenuse adalah 5. Nilai opposite adalah 4. Nilai adjacent adalah 3. Okay. So tangent is equals to tua. O over A. So O untuk R adalah 4. A adalah 3. Okay, selesai. Cos R ke P? Cos R. Kalau cos R, maknanya kita ambil yang R lah. Kalau misalnya soalan tu P, kita ambil yang P. Okay. Sekarang kita nak cos R. Cos is adjacent over hypotenuse. K. So adjacent 3. Hypotenuse 5. Selesai. Secant R. Kita tengok balik semula formula secant. Secant adalah hypotenuse H over A. Kita tengok C ni maknanya secant lah. Okay. So secant is H over A. So sekarang untuk R, H dia adalah 5. A dia adalah 3. Okay, selesai. Cosecant P. So cosecant hypotenuse over opposite. So cosecant P hypotenuse over opposite. Hypotenuse 5. Opposite 3. Selesai. Cotangent P. So P. Cotangent kat sini formula dia A over O. Jadi A untuk P adalah tulis dulu. A over O. So adjacent untuk P adalah 4. Opposite dia adalah 3. Dah, selesai. Cosecant R. So cosecant H over O. Okay. R kan, jadi kena guna formula inilah. Segitiga ini. So H dia adalah 5. O dia adalah 4. Selesai. Ini adalah kita nak cari nilai ratio. Tapi kita dah ada sudut. So kalau kita nak cari ratio yang dah ada sudutnya, ini tak susah. Awak guna calculator je. Contoh yang pertama, sin 12 degree. So sin 12
So, kita punya soalan adalah sin 12 degree. Maknanya tekan kalkulator. Sin 12 equal. So, tekan macam ni. Sin 12 sama dengan 0.02071 semua panjang kan. Okay, ambil 3 ataupun 4 tempat perpuluhan. So, saya akan ambil 3. 0.208 cos 243 equal negative 0.45454. Okay, and then cotangent. So kalau kita tengok kat sini, kat formula sini, cotangent adalah 1 per tangent kan. Jadi maknanya first kali tulis dulu cotangent is 1 over tangent 312. Okay, 3.25. Satu per tangent 312.5. Tekan kalkulator. So dapat nilai yang ni negative 0.916. Gitu. Okay, dia tak ada unit dia main nombor je. Secant 130. So tengok balik kat sini, secant adalah 1 per cos. So tulis dulu secant adalah 1 per cos 130. Tekan kalkulator. 1 per cos 130. So dapat nilai negative 1.556. Okay. So dapatlah 4 nilai ratio sekiranya diberikan sudut. Okay, untuk soalan yang bawah ni pula, kamu dah ada dah nilai rationya. Ini awak punya sin A. So matlamat kita adalah kita nak dapatkan nilai A. So untuk dapatkan nilai A, contoh ni nilai dia dah bagi. Cos A ialah 0.3126236. So I want to find the value of A. Sama macam algebra, kamu kena pindahkan sesuatu lah ke kanan untuk dapatkan nilai. So kita dapatkan A. Maknanya kita tak nak cos ni kat sebelah kiri. Kita kena bawa dia ke kanan. Jadi originally cos ni memang, tak nampak. Originally cos ni memang dah ada kat kiri. Okay, jadi saya nak pindahkan dia ke kanan. Dia akan jadi cos inverse. So apa yang ada kat kanan ni salin balik. 0.31236. Okay, lepas tu dapatkan nilai guna kalkulator. Cara nak tekan kalkulator cos inverse, jangan buat cos kuasa negatif 1. Kamu tekan shift cos, nampak? Jadi cos inverse kan? Masukkan nilai 0.31236. So dapat 71.7 71.798 degree. Kalau nak buat 71.80 pun boleh juga. So inilah sudut A. Okay, macam mana kalau sekiranya dia dalam bentuk reciprocal ratio? Maknanya kalau biasa kita sin cos tangent, sekarang ni kita dalam bentuk secant dengan cotangent. So kaedahnya adalah first kali kamu kena tukarkan cotangent ni dalam bentuk 1 per. Kita dah belajar sekejap. Yang ini cotangent adalah 1 per tangent A kan. So kat sini cotangent ni awak tukar jadi 1 per tangent A sama dengan 4.8673. Lepas tu pindahkan 1 per ni ke kanan.
So tangent A equal 1 over 4.8673. So kita nak nilai A, maknanya tangent kena pindah ke kanan. A equal tangent inverse, salin balik ni dekat dalam kurungan ni, 1/4.8673. Kita tekan kalkulator. Tangent adalah shift tangent, dapat tangent inverse, kurungan, masukkan pecahan ni. Kalau bagi kalkulator hitam pun sama, letak kurungan, letakkan dah pecahan. 1 over 4.8673, close bracket. So bermakna nilai cotangent ni adalah 11.61 degree. Okey, untuk yang ni nanti kamu buat sendiri. Yang ni saya cuba saya bagi contoh. So cosecant A, so kita tengok balik, cosecant adalah 1% kan. Jadi sebelah kanan ni kamu buat kiri left hand side, 1 over sin A equal 2.039. Okay, sin A equal 1 over 2.039. So I want A, means A, sin ni bawa ke kanan jadi sin inverse. Masukkan ni dalam pecahan, dalam kurungan. And then last sekali tekan calculator. Shift sin to get the sin inverse, 1 over 2.039. Close bracket. Dapat nilai. So ambil 3 ataupun 2 tempat puluhan. 29.37 degree. Example 4.4, kita dah diberi right angle triangle dengan dua nilai. So matlamatnya adalah kita nak dapatkan sudut B, determine angle B. Ini adalah simbol sudut So we want to find angle B. Jadi step 1, setiap kali kita dapat apa-apa sahaja right angle triangle, kita mesti labelkan OAH. Mesti wajib labelkan OAH. So nak labelkan OAH, first kali kita labelkan H dulu. So H mestilah yang bertentangan dengan 90. Maknanya H kita ada dekat sini. Lepas tu kita tengok reference angle. Reference angle kita adalah B. Jadi yang bertentangan dia, kalau kamu tengok B ni kan, sudut mesti terbentuk daripada dua garisan. Jadi garisan yang membentuk dia ni, salah satunya mesti H dan satu lagi ni mestilah A. Okay, kalau H dengan A dah ada, yang tinggal adalah O. Tu je lah. Okay, so tulis dulu soh katua. Walaupun dia tak suruh awak buat dulu soh katua. Lepas ni saya beritahu kenapa. Okay, sekarang kamu dah labelkan. Dan kalau kita tengok dalam soalan ni, kita punya maklumat yang lengkap adalah kita ada H dan kita ada A dan H. So kita ada A, kita ada H. So kalau tengok sekarang, bila kita nak pilih kita punya ratio, kita mesti pilih ratio kita sebab kita nak dapatkan sudut kan. Bila kita nak pilih ratio, kita kena pilih ratio yang paling lengkap. So kalau dalam situasi ni, kah adalah yang paling lengkap. Okay, maknanya tulis dulu formula cos, sebab sudut kita B cos B equals to A over H. Tulis dulu. Lepas tu A kita ada nilai 3.9. So 3.9 over hypotenuse is 4.9. Okay, kan kita nak cari nilai B. Maknanya cos yang kena pindahkan ke kanan. So B is cos inverse. Masukkan ni dalam kurungan 3.9 over 4.9. And then tekan calculator.
achieve cos 3.9 over 4.9. Okay, then equal. So we got 37.26 degree. Okay, untuk soalan yang pertama ni, kita nak cari nilai sudut S. So, berdasarkan gambar rajah ni, kita dapati sebenarnya kita dah ada dua sudut dalam kita punya right angle triangle. Okay, right angle triangle wajib ada satu sudut 90. Dan satu sudut lagi is provided 72.3 degree. Meaning another one, awak boleh kira guna jumlah sudut dekat dalam segitiga. So, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Bermakna kalau kita tambahkan S tambah 90 tambah 72.3 ni, jumlah dia adalah 180 darjah. Okay, S plus 90 degree plus 72.3 is equals to 180 degree. Okay, sekarang kita nak dapatkan nilai S. So, kita akan selesaikan guna kaedah algebra macam biasalah. So, S plus S plus 90, 90 plus 72.3. Okay, S plus 162.3 is 180 degree. So, pindahkan S equals 180 minus 62.3. So, 180 minus answer 17.7 degree. Okay, jadikan best practice. Setiap kali kita dapat apa-apa nilai sekalipun, kita terus je tulis balik semula kat dalam gambar rajah kita. So, dalam soalan ni kita dah ada nilai S 17.7. So, tulis kat sini 17.7 degree. Okay, next we want to find the value of side P. So, side P is over here. Okay, kita sekarang ada 3 angle tau. Okay, 3 angle. Tapi, kamu boleh pilih mana-mana angle yang dua ni, sudut tirus kita ni, sebagai reference angle. So, nasihat saya, pilih reference angle awak. Reference angle yang memang dia dah bagi dalam soalan. Contoh, soalan kita ni 72 ni dia bagi kan. Meaning awak akan sentiasa stick dengan 72.3 ni sebagai awak punya reference. Boleh nak guna 17.7 ni, tapi ini awak dapat melalui pengiraan. Kiranya kalau tiba-tiba awak tersilap kira, ada kebarangkalian untuk soalan Q dan P dan Q ni nanti dua-dua awak silap. Jadi better ambil sudut yang memang dah diberikan sebagai awak punya reference angle. Okay, so sini saya beri reference angle. Maknanya kenapa kita kena ada reference angle? Sebab kita nak tentukan S, O dan H. O, A dan H. Okay, hypotenuse obviously yang bertentangan 90 lah. This is your hypotenuse. Okay, and then kita punya sudut di sini. Maknanya sudut kita terbentuk daripada hypotenuse dan juga satu lagi garisan. Garisan bersebelahan dengan ini kita panggil adjacent. And another one akan jadi O. Dia sentiasa ada 3. H, A, O. Okay. So, sekarang kita nak jawab soalan pertama. Nak cari side P. So, untuk dapatkan side P, P ada kat sini. Okay. Awak ada H. Dan kemudian, awak ada sudut H. Lepas tu, nilai satu lagi sisi yang kita ada adalah nilai A. So, kalau kamu tengok, H ada. H ada kat sini. Lepas tu, A. Bermakna yang lengkap kat sini adalah kah kan? So, tuliskan formula kah. Cos theta equal A over H. So, maknanya step dia yang pertama label. Yang kedua, pilih ratio. Pilih ratio macam mana? Kita tengok apa yang lengkap. Okay. So, sekarang cos theta kita adalah 72.3 sebab ini reference angle kita. 72.3. A kita adalah nilai 16.6. Per hypotenuse. Hypotenuse kita adalah P. P memang tak ada kan? Sebab P yang kita nak cari. So, tulis je lah P. Okay. Selesaikan. Jadi, kamu boleh kira siap-siap. Kalau kamu nak kira kemudian, boleh. Saya kira siap-siap. Saya akan letak kepada dua tempat perpuluhan. Cos 72.3. 0.30. Okay, 0.30 equals 16.6 over P.
So, darab dulu P di atas. 0.30P equals 16.6. So, P equals darab bahagi 16.6 over 0.3. So, P equals to 16.6 bahagi 54.5. Sekali kita nak cari side Q. Okay. Oh, sekejap. Tadi kita dapat 54.6 kan? Tulis kat sini. 54.6 cm. Okay. So, last sekali kita nak cari side Q. So, kita tahu side Q ni ada di sini. Okay. Tadi kita dah labelkan OAH kan? So, Q kita sekarang adalah O. Kita mesti sentiasa pegang tau. Kalau apa yang kita nak cari itu, kita mesti tuliskan semula. So, kahtua. Okay. Kita nak cari O. So, awak tanda right dekat yang ada O. So, ada O. Tua ada O. Kah tak ada O. Maknanya tak boleh guna kah. Okay. And then, tengok lagi apa yang awak ada. So, actually dekat dalam segitiga kita ni semua kita dah lengkap lah. Tapi, saya akan gunakan yang kita dah diberi siap-siap dalam soalan. Ingat, better guna yang dah siap-siap dalam soalan. Sebab kalau tersilap pun, sebab risiko untuk tersilap menggunakan nilai yang salah tu kurang. Okay, awak ada O. Sekarang ni awak ada A. Okay, so maknanya ada O, ada A. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah kita gunakan tangent. Okay, step 1 label. Step 2 tentukan. Step 3 salin balik. Okay, I want to find Q. So, tulis formula dulu. Tangent theta equals O over A. Sorry, O over A. Okay, so theta kita masih guna reference angle yang sama lah. Tangent 72.3 equals O Q over A 16.6. Ni kita bagi kalkulator. Tangent 72.3 3.133. Ambil banyak tempat puluhan lagi bagus. So, I want to find the value of Q. Maknanya yang ni kita cross multiply. 3.133 times 16.6 equals to Q. So, Q equals to 52.01 centimeter. Selesai.